Pembuat polisi perlu memikirkan tahap kesiapsiagaan sistem kesihatan sebelum membuat keputusan membuka sempadan negara, apatah lagi meletakkan negara dalam fasa endemik. Pakar Kesihatan Awam Dr. Farhan Rusli berpandangan 7 tonggak utama ke arah fasa peralihan ke endemik ada antara komponennya bersifat jangka pendek yang mungkin membawa masalah jika tidak dikendalikan dengan betul. 7 tonggak berkenaan ialah pematuhan 1 SOP umum dan 9 garis panduan, sistem amaran dan tindakan, Heightened Alert System HAS, National Testing Strategy, TRIS Test Report Isolate Inform Sick, Automated FTTIS, Find Test Trace Isolate Support, pembukaan sempadan negara secara berperingkat dan duta-duta pemerkasaan komuniti. Harus tengok sebenarnya adakah benda perkara-perkara ini short term measure ataupun long term. Kalau kita tengok, kebanyakannya adalah hanya cover ataupun hanya untuk kita punya jangka masa pendek. Tonggak-tonggak itu bukan untuk jangka masa panjang. Jadi cara pemikiran dia adalah begini. Bila kita dah buka kita punya sempadan untuk orang luar masuk dan sebagainya semua-semua ni, kita harus memastikan apa sekali yang berlaku, kita tidak boleh kembali kepada dahulu. Bermaknanya, once kita dah buka, janganlah kita tiba-tiba nak tutup balik. Sebab kita punya sistem belum lagi bersiap sedia. Ataupun sistem kita overcrowded. Ataupun kita punya sistem, digital sistem kita tidak boleh menampung. Server kita down dan sebagainya. Jadi di situlah kita mengatakan tonggak-tonggak tersebut ada komponen-komponen yang you kena pastikan ia sudah bersedia untuk pembukaan. Bila kita dah buka nanti semua, negara lain semua dah kembali kepada sedia kala yang seperti dahulu dan WHO mengklasifikasikan ini kepada endemik, barulah kita boleh katakan kita dah berjaya. Beliau yang juga pengarah Selangor Task Force for COVID-19 STFC berkata, biarpun angka kes jangkitan pada tahap teruk sangat rendah berbanding keseluruhan kes, ia bukan penanda aras fasa endemik boleh diisytiharkan dalam tempoh tersebut. Ini adalah kerana kita punya sistem imuniti daripada vaksinasi yang kita jalankan masih lagi berfungsi pada kadar yang optimum. Kita harus memahami apabila kita menerima vaksin ini, ada kemungkinan pada waktu akan datang, walaupun kita telah menerima booster, imuniti kita mungkin boleh turun. Bermakna bukanlah selepas booster ni kita tidak perlu lagi mengambil vaksin. Dan pada waktu itu, kemungkinan kes kita yang 3, 4, 5 ni mungkin akan naik balik. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa snapshot, mengatakan bahawa apa yang berlaku hari ini adalah sebenarnya gambaran yang akan berlaku pada 6 bulan lagi ataupun setahun lagi. Sebab kita tidak tahu apakah varian mungkin yang akan tercetus yang baru, mungkin ia lebih teruk daripada Delta. Jadi apa yang saya ingin mengatakan dan ingin memujuklah kepada polisi maker kita. Apabila kita ingin melaksanakan sesuatu, kita harus memikirkan apabila kita dah melaksanakan ini, kalau ia menjadi buruk, apakah kita punya kesiapsiagaan dan apakah cara untuk kita menanganinya. Kita tidak boleh revert balik kepada dulu kali di mana kita kata kita nak lockdown, kita nak tutup. Itu bukan solusi ya. Bermaknanya dah 2 tahun kita tidak boleh balik kepada benda-benda yang radikal seperti itu. Jadi kita dah belajar tentang benda ini dan kita harus bersedia. Kalau ada varian yang lagi teruk akan datang dan ada kemungkinan lagi ramai yang akan masuk, apakah kita harus buat? Itu sebenarnya perancangan yang kita harus pastikan sistem kesihatan kita sudah bersiap sedia. Barulah kita boleh mengatakan kita nak buka, kita nak move on, kita dah masuk kepada endemik. Tambahnya, negara berada di landasan yang betul untuk melangkah ke fasa endemik, namun perjalanannya masih panjang dan pihak berwajib perlu memastikan kawalan yang berterusan bagi memastikan usaha selama ini tidak sia-sia.